A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kumpulan kami iaitu kumpulan 6 ingin membentangkan tajuk masalah keluarga serta pengaruhnya terhadap pembentukan akhlak anak-anak. Ini adalah kumpulan kami, ahli kumpulan kami terdiri daripada saya iaitu Syuhada Johari dan ahli kumpulan yang lain. Isi kandungan seperti yang ditunjukkan di skrin dan seterusnya kita boleh ke pengenalan. Assalamualaikum, nama saya Nur Syazrina binti Muhammad Yain. Jadi pengenalan untuk tajuk kami hari ini ialah tentang masalah keluarga serta pengaruhnya terhadap pembentukan akhlak anak-anak. Pengenalan yang pertama ialah akhlak anak-anak atau tingkah laku mereka terhasil daripada pengalaman dan didikan yang berkait rapat dengan asuhan yang diberikan oleh ibu bapa mereka. Yang kedua, masalah keluarga sangat memberi kesan negatif terhadap pembentukan akhlak anak-anak. Dan yang ketiga, ibu bapa, keluarga dan pihak yang berkenaan hendaklah mendidik dan memantau perkembangan anak-anak untuk melahirkan model insan yang cemerlang dan juga bersiasat tinggi. Next. Untuk definisi konsep pula, menurut Greenhouse and Butler, tekanan keluarga ini merujuk kepada wujudnya ketidakseimbangan di antara tuntutan dan kemampuan keluarga itu untuk memenuhi tuntutan tersebut. Definisi konsep yang kedua ialah akhlak adalah sesuatu perkara yang amat penting yang berperanan sebagai penanda aras dalam pembangunan sebuah tamadun. Akhlak ini merupakan pembentuk sasial diri seseorang sama ada baik ataupun buruk. Definisi konsep ini daripada Muhammad Ghazi Faris Abdul Muttalib. Next. Assalamualaikum, nama saya Nur Syirah Atika binti Sajali. Okey, seterusnya saya membincangkan tentang objektif kajian. Yang pertama, kumpulan kami telah mengenal pasti punca masalah keluarga terhadap pembentukan akhlak anak-anak dengan lebih mendalam. Yang kedua adalah mengkaji peranan tanggungjawab ibu bapa dan mendidik anak-anak. Yang ketiga adalah membincangkan kesan negatif mengenai punca masalah keluarga terhadap pembentukan akhlak anak-anak. Yang akhir objektif kajian kami adalah menghuraikan langkah-langkah dalam pembentukan akhlak anak-anak. Okay, next. Antara sumber dapatan kajian yang kumpulan kami telah dapat adalah kajian ini membincangkan tentang punca masalah keluarga, kesan negatif, peranan ibu bapa dan juga langkah terhadap pembentukan akhlak anak-anak. Sumber dapatan kajian ini diperoleh daripada wawancara bersama 3 pensyarah iaitu Ustaz Afif, Puan Syarira dan juga Puan Aizah. Next. Kita akan ke objektif yang pertama iaitu punca masalah keluarga. So untuk kita tangani masalah pembentukan akhlak anak-anak, kita mesti tahu punca dari mana datangnya masalah keluarga tu. So yang pertama sesi temu ramah, temu bual bersama Encik Hafiz, Ustaz Hafiz. Poin yang pertama saya akan terangkan tentang gagal memahami suruhan agama iaitu kurangnya pendedahan tentang tujuan perkahwinan itu sendiri. Seperti yang kita sedia maklum, kadang-kadang suami isteri tidak tahu mengapa mereka perlu berkahwin. Adakah ia untuk melepaskan hawa nafsu saja ataupun untuk berseronok saja. So kurangnya pendedahan, gagalnya memahami suruhan agama ni boleh menyebabkan menjadi punca masalah keluarga itu sendiri. Next ialah poin yang kedua adalah tanggungjawab dan peranan daripada pihak isteri, suami termasuk anak-anak untuk menangani punca masalah keluarga ni. Mungkin gagal memahami tanggungjawab ataupun peranan masing-masing dalam rumah tangga tersebut menjadikan dia memberi punca lah masalah keluarga termasuk dalam pembentukan akhlak anak-anak. So sesi temu bual yang kedua bersama Puan Alizah. Puan Alizah menekankan bahawa kurang didikan agama menjadi punca yang terbesar dalam masalah keluarga. Mungkin anak-anak kurang sekatan ataupun tiada sekatan hiburan menyebabkan anak itu rasa berlebihan dalam hiburan dan juga ibu bapa kurang perhatian dan masa pada anak-anak. Menyebabkan anak-anak akan berkongsi masalah ataupun berkongsi cerita dalam antara keluarga, permasalahan keluarga ni pada orang luar. So kurangnya perhatian dan masa tu menyebabkan masalah keluarga tu
semakin membesar. Yang ketiga, poin bersama Puan Syadira, iaitu konflik ibu bapa sendiri. Sebagai contoh, perceraian ibu bapa menyebabkan anak kurang sikap rasa selamat, kurang rasa selesa duduk di rumah, menyebabkan punca masalah keluarga itu sendiri. Dan poin yang terakhir bersama Puan Syadira, menekankan sikap overprotective ibu bapa terhadap anak-anak, menyebabkan punca masalah keluarga ni sendiri, di mana ibu bapa tidak memberi peluang pada anak-anak untuk membuat pilihan hidup mereka sendiri. Itu saja. Saya kita anak-anak yang pertama adalah keinginan anak adalah mencuba sesuatu. Kesan saya pada keputusan anak-anak ni adalah lebih cenderung anak itu tidak masalah sosial. Apa yang diinginkan adalah sesuatu
mereka mau sawat berjuang kerana kepentingan negara ini bukan sahaja yang agama Islam tetapi bertujuan untuk menanamkan pahaman kepada anak-anak tentang akal syukur dan juga takwa kepada Allah. Ibu bapa juga dalam menerapkan pendidikan anak dalam diri anak-anak supaya dapat mengelakkan daripada perkara yang terjadi ini. Contoh perkara yang terjadi ini ialah bebas antara lelaki dan juga perempuan. Berdasarkan pengalaman bersama Syadira, beliau juga ada kongsi bahawa anak-anak ini dilahirkan suci. Jadi ibu bapa adalah individu yang menjual anak mereka sama ada untuk jadikan anak-anak mereka orang yang ini dan syarani atau majusi. Untuk peranan kedua ialah ibu bapa dalam memberi kasih sayang secukupnya kepada anak-anak mereka. Menurut Mazhab peranan tanggungjawab ibu bapa ini dalam memberikan kasih sayang yang secukupnya kepada anak-anak adalah perkara yang sangat penting. Jadi apabila anak-anak dilahirkan, ibu bapa mestilah memberikan kasih sayang kepada anak mereka seperti peribahasa iaitu menatang minyak yang penuh. Kasih sayang dan perhatian yang diberikan kepada anak-anak ini haruslah bersesuaian dengan usia mereka. Ibu bapa hendaklah tunjuk kasih sayang dalam bentuk kata-kata luahan atau pelukan agar mereka tidak berasa diri mereka diabaikan. Ibu bapa juga boleh memberikan kata-kata positif agar dapat memberi semangat dan dorongan kepada anak-anak untuk terus berusaha dalam mencapai kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Dan peranan yang terakhir ialah ibu bapa hendaklah meluangkan masa bersama anak-anak mereka. Ibu bapa hendaklah membahagi masa yang produktif kepada anak supaya mereka tidak berasa kesunyian ataupun diabaikan. Aktiviti yang dilakukan bersama dapat mengeratkan lagi hubungan ibu bapa dan juga anak-anak serta dapat melahirkan keluarga yang harmoni. Contoh aktiviti yang boleh dilakukan bersama ialah berkelah, berjogging dan bercuti di tempat menarik. Berdasarkan temu ramal bersama Pak Aliza, beliau ada mengatakan bahawa keluarga harmoni ini adalah di mana setiap ahli keluarga memainkan peranan mereka masing-masing dan sebagai orang Islam mereka hendaklah mengamalkan cara hidup yang diajar dan dituntut oleh agama Islam sebagai contoh solat berjemaah dan berbuka bersama-sama. Next. Untuk objektif yang keempat iaitu langkah mengatasi masalah akhlak anak-anak akan dibentangkan oleh saya Norfa Suraya binti Muhammad Samsudin. Untuk golongan pertama yang bertanggungjawab dalam mengatasi masalah akhlak anak-anak ialah pihak ibu bapa sendiri. Untuk isi pertama ialah pengawalan gadget anak-anak. Menerusi temu ramah bersama Ustaz Afif, dia mengatakan satu petikan daripada sebuah hadis. Didiklah anak-anak anda mengikuti peredaran zaman. Seperti yang kita ketahui, zaman sekarang merupakan zaman anak-anak di mana mereka tergolong daripada zaman golongan Gen Z, di mana mereka ni tidak lekang dan tidak terpisah daripada gadget. Seperti kita dapat lihat di mana-mana tangan mereka dan mata mereka hanya melekat kepada gadget di tangan mereka sahaja. Oleh itu, ibu bapa perlu mengawal apa yang terkandung dalam gadget anak-anak bagi mengelakkan pengaruh buruk daripada penggunaan gadget yang akan mengundang kepada meningkatnya masalah akhlak dalam kalangan anak-anak mereka. Yang seterusnya ialah ibu bapa perlu menjadi role model kepada anak-anak di mana ibu bapa perlu menunjukkan contoh dan sikap yang baik di hadapan anak-anak. Anak-anak ini lebih cenderung kepada mengikut apa yang dilakukan oleh ibu bapa mereka di rumah. Sekiranya di rumah, ibu bapa mereka menunjukkan contoh yang baik dan sikap teladan yang baik di hadapan anak-anak mereka, maka anak-anak mereka juga menjadi seperti mereka. Dan keadaan akan menjadi sebaliknya sekiranya ibu bapa menunjukkan sikap-sikap yang negatif. Dan isi yang ketiga ialah ibu bapa perlu membiasakan diri satu keluarga bersama anak-anak mereka dengan pengamalan cara hidup Islam. Ibu bapa perlu membiasakan anak-anak mereka membesar dalam suasana persekitaran yang mengamalkan cara hidup Islam, iaitu berhibur dalam cara Islam. Seperti membawa anak-anak mereka ke program ceramah ataupun program forum ataupun program zikir harian yang berkaitan dengan agama Islam. Okay, next. Golongan kedua yang bertanggungjawab dalam langkah-langkah mengatasi masalah akhlak anak-anak ialah pihak lain selain ibu bapa. Yang pertama ialah pihak sekolah. Pihak sekolah ini merupakan pihak kedua yang paling rapat dengan anak-anak selain ibu bapa. Kerana
Selain berada di rumah, menghabiskan masa di rumah, anak-anak akan lebih menghabiskan masa berada di sekolah. Berdasarkan temu bersama Puan Nosyadira, beliau mengatakan bahawa sikap anak-anak di rumah dan juga di sekolah ini sangat lain. Anak-anak lebih cenderung menunjukkan sikap dan sisi mereka yang sebenar di sekolah disebabkan mereka bersama orang-orang yang lebih rapat dengan kita, iaitu kawan-kawan mereka. Jadi pihak sekolah boleh melakukan tugas mereka dengan memantau tingkah laku murid di sekolah dan perlu memberitahu ibu bapa ataupun mengambil tindakan yang lebih lanjut sekiranya berlaku sebarang kepelikan dalam perangai anak-anak ataupun tingkah laku anak-anak semasa di sekolah supaya boleh mengambil tindakan selanjutnya. Pihak yang seterusnya ialah masyarakat komuniti ataupun jiran-jiran sekeliling tempat tinggal anak-anak. Jiran-jiran boleh membantu ibu bapa memantau anak-anak mereka ketika berada di kawasan kejiranan dan prihatin kepada mereka seperti anak mereka sendiri. Berdasarkan pertemuan bersama Encik Afif dan juga bersama dengan Puan Aliza, dalam situasi ini, jiran-jiran perlu mengamalkan sikap menjaga tepi kain orang. Tapi lebih kepada berkonsepkan yang lebih ke arah positif seperti memantau akhlak anak-anak jiran dan menganggap mereka seperti anak-anak kita sendiri. Ia bukanlah menjaga tepi kain orang yang boleh memecah belahkan keluarga itu, tetapi lebih untuk mengelakkan daripada berlaku sebarang perkara yang tidak diingini. Jadi itu sahaja tentang langkah-langkah yang boleh dilakukan oleh pelbagai pihak untuk mengatasi masalah akhlak anak-anak. Jadi kita masuk ke kesimpulan iaitu poin terakhir. Anak-anak merupakan aset yang bernilai kepada negara dan bangsa kerana mereka inilah yang akan memimpin sesebuah negara pada suatu masa akan datang. So, kita nak tahu sebuah negara itu bagaimana kondisi atau keadaannya pada masa akan datang, kita lihat bagaimana keadaan remaja ataupun anak-anak dalam sebuah negara tersebut. Keruntuhan akhlak dalam kalangan anak-anak terutama remaja haruslah ditangani dengan bijak dan segera. Tidak kisah sama ada ibu bapa sendiri, termasuk pihak sekolah juga komuniti tempat untuk memerangi masalah pembentukan akhlak anak-anak pada masa sekarang. Ini adalah video wawancara yang kami lakukan bersama panel. Dan ini rujukan kumpulan kami. Dan itu sahajalah pembentangan daripada kumpulan kami.